Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang saya hormati, Tuan Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala sebut kepada kita berkali-kali di dalam Al-Quran tentang asal usul kita. Allah Taala sebut, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tak kala kami berkata kepada malaikat, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah atas muka bumi. Maka dijadikanlah manusia yang pertamanya Nabi Adam alaihissalam. Adam itu yang pertama. Itulah asal kita. Daripada Nabi Adam alaihissalam. Sebab itu kita ni anak cucu Nabi Adam. Dan bila kita sebut kita ni anak cucu Nabi Adam, tak ada siapa pun marah. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu Adam yang dimuliakan, tak ada siapa bangkit. Tapi kalau saya sebut tuan-tuan yang dihormati, anak-anak cucu buruk yang saya hormati, tuan-tuan marah kalau sebut anak cucu buruk. Masa bila saya anak cucu buruk? Darwin kata kita ni asal pada buruk. Berapa ramai di kalangan kita yang percaya? Allah kata kita ni dari Adam. Adam tu daripada tanah. Khalaqahu min turab. Allah tak kata pun Nabi Adam tu pada buruk yang kita mengaku buat apa. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula yang kita ini, Adam tok nenek kita tu daripada tanah. Dan kita ni pula daripada air yang hina. Min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Daripada air yang terpancar, maka dijadikanlah kamu yang akhirnya kamu itu boleh bercakap, boleh nampak, boleh melihat, boleh mendengar. Allah sebut berkali-kali min nutfah, daripada air yang hina. Nutfah, air yang hina ni bukan maknanya air itu najis. Air mani tidak najis. Ada pula orang tanya, Ustaz, kalau sudah tak najis, boleh tak ambil wuduk dengan dia? Saya jawab, kumpulkan 2 kolah dulu. Kemudian telefon saya balik, saya bagi jawapan. Bila nak penuhnya 2 kolah, Ustaz? Mana aku tahu engkau, lantak engkau lah. Dia tak najis. Kalau dia najis, kita pun najis. Habis itu kenapa orang dulu-dulu sebut air yang hina? Sebab air itu tak laku. Tak laku. Lagi 8 hari lebih kurang kita nak sambut Ramadan. 9 hari lebih kurang. Nanti pasal Ramadan buka lah, insya-Allah. Banyaklah orang jual air balang. Air lecikang, air bandung, air sirap, teh ais, Milo ais. Ada tak orang jual air mani? Balang hujung sekali air mani. Tak ada. Kalau ada pun tobat lahum, orang takkan beli. Ini air apa pakcik? Air mani. Tobat lahum, orang terajang tentang benda tu. Itulah asal kita, air yang hina. Berkali-kali Allah Ta'ala sebut awak dari air yang hina, awak daripada air yang hina. Tujuan dia apa? Tujuan nak bagi kita sedar diri, jangan sombong. Tujuannya nak bagi kita insaf, jangan belagak. Wastakbaru anha, jangan jadi sombong dengan dia. Itu tujuan dia. Sebab tu Islam mengajar kepada kita, kita ni sama. Duduk dalam masjid ni sama je tuan-tuan. Habis tu mana ada sama, Ustaz dapat kerusi jati.
Ustaz dapat mikrofon pula. Ini namanya adil. Kalau semua tuan-tuan dapat mikrofon, siapa nak ceramah? Siapa nak dengar? Kak Liha dapat, Kak Tipah tertipu dapat, Mak Cik Nak dapat. Sekarang ni programnya ceramah agama. Seorang je lah dapat mikrofon, udahlah. Tapi kita sini adil. Semuanya sama. Kiblat kita satu. Tak ada pula kiblat orang Melimau sana. Awak orang mana? Saya orang Jasin. Jasin kiblat sana. Awak? Saya pula belah Melimau. Melimau hujung sana kiblat. Ustaz orang mana? Saya orang Perak. Orang Perak sana kiblat. Kita orang aja kiblat depan. Tak ada tuan-tuan. Sama semua dia. Dan Allah Ta'ala tak nengok kepada rupa paras kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak tengok rupa paras kita. Yang Allah tengok ialah amalan kita. Yang Allah tengok ialah hati kita. Sebab itu tuan-tuan jangan susah hati dengan rupa paras. Kadang-kadang akak susah hati rupa paras. Ya Allah, kulit aku nampak kusam dan tak bermaya. Lantak je lah. Kadang-kadang susah hati, muka hitam, kulit hitam. Ya hitamnya. Gunakanlah saya putih. Tak payah. Allah tak tengok pun. Tapi akak-akak ramai juga nak bagi putih muka. Akhirnya putih muka tapi tangan gelap. Lagi menakutkan. Suami tengok muka putih, tengok badan apa segelap engkau. Lagi dia takut akak, tak sekata nama dia. Sebab itu Allah Ta'ala dia tak tengok rupa paras kita. Yang Allah tengok amalan. Yang Allah Ta'ala naikkan darjat kita dua. Satu, nama dia taqwa. Inna akramakum indallah atqakum. Siapakah yang paling bertakwa di kalangan kamu? Yang tu paling mulia di sisi Allah. Dan kata Allah, apa lagi yang diangkat darjat? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Darjat itu akan ditinggikan dengan sebab engkau beriman, engkau bertakwa dan engkau diberikan ilmu pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan dalam ayat tadi disebut inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Allah Ta'ala kata daripada benda yang hina Allah Ta'ala jadikan semua manusia. Allah Ta'ala tak tengok rupa, Allah Ta'ala tak tengok paras, Allah tak tengok jawatan, Allah tak tengok kuasa, pangkat, harta, benda. Allah tak nampak apa. Yang Allah tengok takwa. Dan diberikan kepada kita suatu bulan khas. Satu amalan khas dalam bulan Ramadan. Supaya kita boleh mencapai tahap takwa. Mencapai tingkat takwa. Nama bulan tu ialah Ramadan. Dan nama amalannya ialah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Sebab itu kalau kita tanya, untuk apa awak berpuasa? Saya puasa Ustaz sebab saya kencing manis. Mudah-mudahan bacaan gula saya turun. Sebab apa awak puasa? Saya gemuk Ustaz, saya nak kurus. Kenapa awak puasa? Saya malah masak Ustaz, sebab tu saya puasa. Kenapa awak puasa? Ya Allah Ustaz, dah suami puasa, anak puasa, mentua puasa, takkan saya tak puasa. Terpaksalah puasa Ustaz. Oi. Tapi kalau ada game plastik hitam, saya game plastik hitam. Itu nama dia ye. Macam-macam orang yang tujuan berpuasa. Tetapi yang Allah nak tujuan puasa kita hanyalah lillahi ta'ala la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tadi saya sebut. Tengok pengurusi masjid ni. Segak bergaya orang muda Tok Ngulu kita ni. Patut dia ceramah malam ni. Yang saya ni pula pakai baju batik. Ni budak asrama outing ni tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok baju saya ni budak-budak asrama outing hari Sabtu Ahad. Nah, inilah baju ni. Saya pun tumpang sekali nak outing juga tuan-tuan. Tuan-tuan. Tuan-tuan nampak di sini. Di kalangan kita ni ada yang tuan-tuan nampak dengan pandangan hebat. Hebat sebab apa? Hebat kadang-kadang dengan sebab rupa paras. Kita tengok orang sebelah kita, wah handsome-nya. Macam Zul Arifin. Kan?
Kita tengok makcik belakang kita, ya Allah cantiknya makcik ni. Ya Allah, macam yang jual produk. Keikhlaskannya. Oh, macam tu. Segaknya makcik ni, ya Allah. Kan? Kita rasa hebat sebab kita tengok dia cantik. Lagi kita rasa hebat sebab apa? Sebab kita tengok kenderaan dia. Kita rasa hebat tengok dia sebab apa? Rumah dia. Kita rasa hebat sebab apa? Sebab jawatan dia, kekayaan dia, keluarga dia, keturunan dia. Sebab apa? Sebab kita sama-sama tengok. Sama-sama tengok. Cuba kita naik lagi di atas. Sampai tak nampak apa. Apa yang hebat? Kita naik di atas menara Kuala Lumpur. Tengok di bawah. Apa ada di bawah? Tu orang kaya tu. Tak nampak pun. Tu orang tu cantik tu. Tak nampak pun. Tu orang tu segak pun. Tak nampak pun. Itu baru KL Tower. Bayangkan kalau naik helikopter. Tinggi pada KL Tower lagi. Naik helikopter. Saya sebutlah dulu tuan-tuan. Saya beberapa kali ceramah naik helikopter. Helikopter polis bawa saya. Helikopter ini bawa saya. Helikopter yang paling besar yang saya naik ialah helikopter yang bawa saya selepas saya sakit jantung di Kelantan. Ada satu hamba Allah, dia hantar helikopter kat saya, suruh bawa balik dari Kelantan, bawa balik ke Ipoh. 3 orang je saya naik kat seat belakang. Driver dia 2 orang depan. Seat belakang tu pula ada 2 pula, saling menghadap pula. Saya tidur atas seat dia. Punya panjang, punya besar helikopter dia. Cushion dia kuning, kapek dia kuning, atas bawah dia semua kuning belaka. Wah, untung saya tuan-tuan, bukan senang naik helikopter kuning-kuning. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi akak-akak kalau rasa nak naik helikopter, minta sakit jantung. InsyaAllah. Dapat merasa. Kalau tak merasa helikopter, kita dapat merasa van. Ada sebelah tu, van jenazah. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita naik di atas, langsung kita tak nampak orang bawah. Itu baru heli. Heli masih nampak kereta bergerak. Naik jet. Tuan-tuan naik kapal terbang yang besar-besar. Airbus 380. Tuan-tuan naik B-42. B-43. Naik di atas kapal terbang yang paling besar. Yang duk bom Hiroshima dan Nagasaki. Yang itu jet pejuang pun tak boleh hambat dia. Pasal apa? Dia terbang tinggi sangat. Agak-agak nampak apa tuan-tuan? Nampak apa orang yang di bumi? Belum lagi macam Nabi Muhammad naik ke langit. Apa yang Nabi nampak di bumi, langsung tak nampak orang. Kalaulah begitu, tingginya kedudukan Nun di langit, tuan-tuan jangan sombonglah. Allah tengok kita ni apa? Tak nilai apa? Tak ada nilai tuan-tuan. Kita naik kapal terbang Airbus 380 pun tak nampak kita. Tak nampak rumah, tak nampak apa pun, gelap gelita. Bayangkan kalau duduk di langit, apa kita nampak? Nabi Muhammad naik ke langit, langsung tak nampak. Dia nak cerita kepada kita, kita semua ni lemah. Sebab itu Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad naik Isra' Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Kami nak tunjukkan pada Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Bila naik Nabi ke atas, tak ada apa dah nilai di bumi ni. Yang kita duk bangga-bangga ni sebab kita duk nampak. Mustang. BMW. Pasal duk tengok sama-sama kita. Cuba naik di atas. Tak ada apa. Tetapi dalam rendahnya martabat kita, dalam kecilnya manusia, Allah tengok kita. Siapa dia? Orang bertakwa. Allah kata orang bertakwa ni hampir dengan dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah sebut tu. Allah sebut tentang orang yang bertakwa. Allah mudahkan urusan dia, dia masuk syurga tanpa hisap. Sepatutnya tuan-tuan tak nampak apa dah kita ni. Pasal kita ni kecil. Tetapi kerana ada takwa tu, Allah pandang mulia pada kita. Dan 1 bulan Allah nak jadikan kita orang bertakwa. Bulan depan. Nama dia Ramadan. Sebab tu bila sebut Ramadan, kita kena jadi suka. Sebab kita nak jadi hampir dengan Allah. Orang sekarang suka kalau hampir dengan orang besar. Saya dengan Datuk Seri tu bukan orang lain.
Oi, bangga benar tuan-tuan. Cara berbual tu pun labun. Saya dengan dia tu kecil-kecil main bola kita orang. Tapi dia bulan cerah, saya bulan gelap. Dia jadilah. Saya apa ada kata dia. Nampak? Tetap mengaku tu. Oh, saya dengan orang kaya tu, mak dia dengan mak saya 18 pupu. Ui, 18 pupu pun dia kata dekat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal orang kaya. Saya dengan artis tu, kami kan selalu makan shell out. Oh, kadang-kadang Petronas out. Oh, gitu. Kalau Shell tutup, kami pergi Petron, kata dia. Petron out. Oh, bukan Shell out saja. Tuan-tuan yang saya hormati, apa kita bangga dengan manusia? Dia boleh bagi apa pada kita? Apa yang manusia boleh bagi pada kita? Waktu susah, ramai lari. Waktu senang, ramai kawan. Waktu nak bagi nyawa, dia boleh bagi nyawa. Waktu nak sembuhkan, dia boleh sembuhkan. Waktu susah, boleh dia senangkan. Dia tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah Allah. La haula wa la quwata illa billah. Lebih baik kita jadi kawan Tuhan. Rapat dengan Tuhan. Jadi kekasih Allah. Alangkah indah hidup ini. Hidup bersama ilahi. Kehendak Allah difahami. Pandai menerima darinya, bijak menggunakan nikmatnya, ia dianggap ibadah. Setiap satu kebajikan 700 digandakan. Jadi orang yang rapat dengan Allah, Allah sayang. Rapat dengan Allah, doa makbul. Rapat dengan Allah, masuk syurga. Rapat dengan Allah, dimudahkan segala urusan. So, biarlah orang tak suka kita, janji Allah suka. Biarlah manusia tak kenal kita, janji yang di langit malaikat kenal kita. Biarlah orang lain benci kita, janji Allah sayang kita. Ada satu bulan yang nak menjadikan kita rapat dengan Allah, bulan tu nama dia Ramadan. Sebab itu bila sebut Ramadan kena senyum. Ni bila sebut Ramadan, rasanya baru lagi puasa. Dia orang ni silap kalender ke apa? Silap kalender dia kata tu Haji. Aduh. Bila sebut Ramadan gembira lah. Bagaimana tanda gembira? Ada masjid, tengok tuan-tuan. Semalam Datuk Mufti. Hari ni Ustaz Kazim pula datang. Nak cerita pasal Ramadan. Tanda gembira. Yang datang ni pula ceria semua. Cuma senyum je tak nampak. Pakai face mask. Ceria belakang. Ni tanda kita seronok Ramadan nak datang. Buat ceramah berturut-turut. Malam besok ada tuan. Malam besok rehat. Pengurusi. Letih lah tuan. Tuan-tuan pun semalam sampai 9.40. Bersila. Allahu Akbar. Dari lepas maghrib sampai 9.30. 1 jam bersila. Allah. Dah lah duduk depan. Nak lunjur Datuk Mufti tu. Nak balik segan pula. Hak belakang senang. Aku nasib baik belakang. Aku pukul 9 aku dah cabut. Itu pentingnya depan belakang ni. Ingat dulu-dulu bulan Ramadan. Penting sah depan, sah depan. Belakang, sah depan, sah belakang. Penting. Waktu berbuka, pengurusi masjid umum kepada semua anak-anak karya. Berbuka kita pada hari ini, kita makan kurma dulu dan minum air. Nasi selepas semayang maghrib. Jadi harap kerjasama, kita berbuka dengan kurma dan air sahaja. Kemudian solat maghrib, selepas solat baru makan nasi. Kerjasama anda diucapkan terima kasih. Waktu kita makan kurma tu, kita tengok lauk. Dah hidang pun. Pasal aku bunyi sikit. Yang sana banyak pula. Sudah. Yang ini 4 ketul, aku 2 ketul. Bila dia datang sembahyang maghrib, agak-agak khusyuk tak berada ni. Itu yang dia pilih sah belakang. Nasib baik aku sah belakang. Habis-habis salam aku lari dulu.
Ambil tempat, lambat lebuh, kata dia. Yang sah depan pun tak khusyuk. Silap dekat depan. Tak adalah rezeki Allah. Yang paling khusyuk dan tawaduk imam. Takkan dia orang tak simpan. Aku imam kot, kata dia. Takkan jawatan kuasa masjid tak simpan. Aku imam. Sebab tu imam relax je. Subhanallah. Subhanallah. Sebab dia tahu dah yang dia punya terjamin, tuan-tuan. Kerusi dia memang terjamin, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita ni bulan untuk kita rapat dengan Tuhan. Maka kalau kita tak ambil betul-betul peluang bulan Ramadan, biarkan dia berlalu pergi dan menganggap dia macam bulan-bulan biasa, kita orang yang Nabi sebut celaka. Ada 3 golongan yang Nabi naik di atas mimbar, Nabi sebut amin. Nabi sebut amin. Nabi sebut amin. Malaikat Jibril datang, hai Muhammad, siapa-siapa yang ada mak bapak tetapi tak mendapat keredaan mak bapak, orang itu adalah orang celaka. Rasulullah kata amin. Muhammad, naik lagi tangga kedua. Siapa-siapa yang datang Ramadan, masuk Ramadan, keluar Ramadan, kemudian Allah tak ampunkan dosa dia, maka orang tu celaka. Rasulullah kata amin. Wahai Rasulullah, orang yang disebutkan nama engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak jawab sallallahu alaihi wasallam, orang tu celaka. Nabi sebut amin. 3 golongan, tuan-tuan. Maka kita dah buat persiapan dah. Orang nak berlari, tuan-tuan, nak lawan bola, main bola, training. No, baru ni Malaysia lawan dengan Filipina. Oh, training. Berlari, melompat, berenang. Nak lawan bola je pun 45 minit je pun. Tapi trainingnya subhanallah, pecah peluh. Boleh perah peluh dia dengan kain tuala. Habis tu untuk Ramadan tak ada training ke? Sebulan ni. Takkan tak ada kot persiapan dia. Persiapan kita, training kita apa dia? 2 malam berturut-turut program sempena Ramadan. Ihya Ramadan, bincang ihya dah buat dah. Persiapan tu. Lagi apa lagi persiapan untuk menunjukkan bahawa kita ni gembira dengan kedatangan Ramadan. Macam-macam. Ada makcik yang dah beli Quran besar meja. Mata tak nampak rabun, beli je Quran besar meja. Senang duduk atas katil, begini buka. Ui, besar tuan-tuan. Masjid-masjid pun dah letak dah Quran yang besar ni dekat depan bahagian tu imam. Tapi masjid tuan-tuan ni imam hafiz. Alhamdulillah. Imam hafiz, 1 malam 1 muka. 1 malam satu juzuk apa nak. 1 rakaat 1 muka surat. 1 rakaat 1 muka surat. Alhamdulillah, 30 malam khatam 30 juzuk. Ulang balik Ustaz. 1 malam 1 juzuk, 1 rakaat 1 muka surat. Ui, panjang tu. Aduh. Aku baru cadang nak datang sembahyang masjid ni. Panjang pula tu imam ni. Cantik dah masjid, aircon, kipas semua ada. Aduh, panjanglah pula. Bulan Ramadan dia cari masjid paling pendek pula. Dia kata surah belakang sana 9:20 clear 20 rakaat. Pecah surah tu tuan-tuan. Terkejut beruk tu imam, apa pasal ramai pula malam ni? Sebab tu imam baca Fatihah senapah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. Oi. Qul huwallahu ahad samad lam yalid walam ahad. Yang disebut dengar jelas ahad. Buatnya disebut Sabtu. Adakah ayat Sabtu ni? Tuan-tuan yang saya muliakan, persiapan kita buatlah. Orang dulu-dulu telekong dia cari lain. Dia cari telekong baru khusus untuk Ramadan. Ada yang dulu-dulu tuan-tuan dia mula dah habis qada dah Ramadan yang lepas-lepas yang dia tinggalkan puasa. Dia tinggalkan, dia qada, dia masuk bulan Syaban, dia dah habis dah qada sebab dia dah masuk bulan Ramadan. Ada yang menziarahi kubur. Menziarahi kubur, melawat kubur-kubur saudara dia yang dah kembali ke rahmatullah. Sebab dia kata nanti bulan Ramadan aku dah tak sempat nak datang, aku nak buat ibadat. Ada yang mula memperbanyakkan sedekah.
Dah cari duit dah. Aku nak Ramadan nanti, aku nak sedekah banyak-banyak. Kerana sedekah dalam bulan Ramadan, pahalanya berlipat kali ganda daripada sedekah bulan-bulan biasa. Ada tuan-tuan yang dah masjid dah buat persiapan, kapet, vacuum, gotong royong, cat surau bersih. Sebab apa? Menunjukkan tanda-tanda gembira dengan kedatangan Ramadan. Saya sebutkan tadi, orang yang nak berlumba lari, dia semangat. Tuan-tuan cuba tengok maraton. Apa-apalah yang jenis ton, semua awal-awal semangat. Maraton, cycleton, jogaton, syaiton, semuanya awal-awal perlumbaan, semua semangat begini. Nak tengok YB nak melepaskan pistol tu, begini tuan-tuan. Oi, berlari kelang kabut. Cuba tengok separuh perjalanan berapa ramai yang lari. Ada yang berhenti tepi jalan. Engkau je dah lari ngeletih aku tadi. Ada yang masuk kedai mamak, roti canai dua, teh tarik satu. Ada yang anak dia ambil tengah jalan. Udahlah bapak, naik motor kita balik. Yang betul-betul kuat semangat je, yang sampai garis penamat. Begitulah dengan Ramadan. Awal-awal, insya-Allah, semangat. Agak-agak siapa yang nak sampai penghujung? Siapa nak sampai kepada 10 malam terakhir? Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, mungkin ini adalah Ramadan terakhir. Lepas ni kita tak jumpa dah Ramadan. Ataupun mungkin kita tak sempat jumpa Ramadan tahun ini. Sebab tu kita duk minta doa lepas sembahyang, wa balighna Ramadan. Minta ya Allah sampaikanlah kami bulan Ramadan ya Allah. Sebab ramai kawan-kawan kita yang tak sempat jumpa. Ahli keluarga kita yang tak sempat jumpa. Tah kita pun tak sempat jumpa tuan-tuan. Ni duk sakit dada ni, urut dada ni. Aku ni angin ke jantung? Urut dada, pedih dada ni. Besok meninggal. Isteri dia kata dia dah sakit dada dah terasa 4-5 hari dah. Dia ingatkan angin. Ingatkan angin GERD. Rupa-rupanya jantung dah tak ada. Tak sempat sambut Ramadan. Kadang-kadang kita ke bumi kawan kita pukul 11 pagi. Duduk atas kubur dia. Tak sempat kau sambut Ramadan, Din. Allahu Akbar. Kita pun balik rumah. Dia langgar pula naik kereta kita. Pukul 3 meninggal. Lepas asar ke bumi. Din tu pun terkejut. Bukan kau yang tanam aku tadi. Bila masa pula kau mati, lepas aku balik kau, hantar kau lah, aku langgar naik kereta pula. Lah, hari yang sama, jam saja berbeza. Itulah kepelikan mati, tuan-tuan. Sebab tu jangan duk rasa orang ni dah mati, aku lambat lagi. Jangan cakap. Maka kita kena ingat, mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Aku nak buat betul-betul, aku tak nak buat yang macam dulu. Aku nak jadi yang terbaik, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalan dia? Okey. Apa yang kita nak buat? Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Nombor 1, puasa. Puasa elok-elok. Betulkan niat. Jangan niat nak kempeskan perut. Nak bagi hilang boroi. Niat kerana Allah. Jangan niat sebab nak makan jimat. Jangan niat nak puasa sebab kencing manis. Duk fikir masalah kencing manis, dia kata puasa pun cantik. Jangan. Aku puasa kerana Allah. Maka malam pertama kita puasa, kita nak bersahur. Selama ini tak pernah kita buat tahajud. Bermula pada malam yang pertama, kita dah buat tahajud jam 5 pagi. Ajak isteri, ajak anak kita ni pakai serban cantik adik kita ni. Buat tahajud, buat taubat, 5:30 baru sahur. Ada yang sahur pukul 1 pagi. Ada yang sahur pukul 12 malam. Itu bukan sahur bang, itu nama dia mata kedarah. Mana ada sahur pukul 1, gila ke pun kau? Sahur ni hanya beberapa ayat
sebelum masuk waktu subuh. Kalau pukul 1 malam, itu beratus ayat. Bukan berpuluh ayat, beratus-ratus. Kenapa engkau sahur awal? Senang. Balik rumah terus tidur. Dia tak payah bangun dah. Subuh, tak payahlah bangun. Kepala otak kau. Apa nak jadi kau ni? Jangan lepas ni anak-anak muda, jangan lepak lagi kedai mamak pukul 1 pagi. Pukul 12 tengah malam. Tak pun makan di rumah. Maggi lah, apalah pukul 1 pagi. Masak cepat abang, makan cepat-cepat. Nanti tak bangun dah kita. Saya malah nak kejut awak bangun dah. Ini ke sahur ni abang. Tak dikira sahur. Itu dikira sapa lah. Jadi, kita bangun pukul 5, kejutkan isteri, kejutkan anak. Jom kita tahajud. Ambil 2 rakaat. Ada pula tanya ustaz, kalau tahajud kita buat 4 harakat boleh ustaz? Harakat tu baca Quran. Rakaat, dia tak reti nak sebut harakat rakaat, harakat rakaat. Ada. Itu pun pandai tak nak sembahyang. Ustaz, saya tak nak ikut mazhab. Apa mazhab? Mazhab ni apa? Saya nak ikut Rasulullah. Bukan mazhab, mazhab. Mazhab pun dia tak reti sebut. Pandai tolak mazhab. Mazhab. Saya pernah jadi hakim pertandingan nasyid. Saya jadi hakim. Dijemput kepada kumpulan nasyid. Nur apa nama, tak lupa. Penyanyi dia berikan main lagi sedap tarik lagu. Di keheningan malam, takaful di kesyahduan. Takaful bukan insurans. Saya tanya kat juri saya. Insurans, takaful tu perlindungan. Bukan takaful, tafakur. Aduh, tuan-tuan, bunyi sedap lah. Takaful di kesyahduan. No, takaful ke tafakur? Sebab tu kita kalau jangan sebut, jadi silap, entah. Sembahyang tarawih, di belasahnya sembahyang tawarih. Engkau sembahyang tawarih di mana? Di sekolah. Adakah sembahyang tarawih di sekolah? Habis itu tarawih, bukan tawarih. Tawarih itu sejarah. Sembahyang sejarah apa engkau? Jadi pertama sekali kita buat tahajud. Ustaz buat ke? Saya ajak je. Tuan-tuan, saya buat sekolah 2006. Nama dia Al-Barakah. Tadi tuan pengurusi kata boleh ke melawat sekolah ustaz? Dialu-alukan. Sebelum PKP, yang melawat sekolah saya setahun 170,000 orang. Setahun. 1 minggu orang melawat sekolah saya 30 bas. Satu hari Sabtu kadang-kadang boleh cecah 15 bas. Kalau ramai pula 45 bas. Bayangkan tuan-tuan, satu kampung bas datang 45. Nak parking pun tak boleh. Jadi kalau tuan-tuan nak datang, datanglah. Dia alu-alukan. Kalau boleh datang bulan Ramadan. Saya tak payah jebu makan. Jimat sikit belanja tuan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan. Jadi kalau boleh datang tengah hari lah. Makan siap-siap dekat tapah ya, sahur di tapah tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Saya buat sekolah 2004 saya daftar. 2005 pembinaan, 2006 operasi berjalan. Masa itu sekolah saya cuma ada 8 buah pondok. 8 buah pondok. Saya pun fikir macam mana 8 orang. 8 orang je, macam mana nak bagi ramai orang? Maka saya pun satu bulan Ramadan, saya kata macam inilah kita buat qiyam mulai lah setiap malam. Daripada 8 orang, datang orang 2, jadi 32 orang. Itulah batch pertama tuan-tuan, qiyam mulai setiap malam, sepanjang bulan Ramadan, 30 malam qiyam mulai. Bermula jam 3 pukul 4 pagi, habis jam 5 pagi. Asalnya 8 orang. Dan tuan-tuan, sekarang dah 16 tahun, 17 tahun dah kita buat program ni. Daripada 2005, 2006 tuan-tuan, kita dah buat berapa tahun dah? 16 tahun. Setiap malam qiyam mulai sepanjang bulan Ramadan.
Apa jadi? Daripada 8 orang naik 32 orang, sekarang qiyamul setiap malam 4 sampai 500 orang. 400 orang tuan-tuan setiap malam. Allah. Ustaz buat apa? Buat tahajud, buat tasbih, buat taubat, macam-macam lah. Habis pukul 5, sahur disediakan percuma. Sila turun, ambil makanan, sahur. Tuan-tuan, apa jadi? Nombor 1, apa jadi? Hantu. Bukan hantu. Bulan Ramadan kan dirantai. Hantu apa? Waktu semayang tarawih, semayang apa nama qiyam tu, kita buat qiyam tu, qiyamul lail. 3-4 malam dia orang datang jumpa saya, dia kata, Ustaz, kami ni tidur dekat pondok, tidur dekat kelas. Macam ada orang kejutkan kita orang, Ustaz. Dia main ibu jari kaki. Kadang dia ketuk pintu. Macam dia suruh kita bangun. Sahab, engkau kejutkan aku ke? Tidak. Kamu kejutkan aku ke? Tak ada sianya aku nak kejut kamu. Habis tu siapa kejut siapa? Bila datang semayang, Ustaz, bila imam sebut waladdallin, amin, rasanya Ustaz macam ramai yang sebut amin, padahal kami orang je Ustaz. Naik bulu rumah kami Ustaz. Hantu ke? Setan ke? Jin ke? Saya kata biasalah orang numpang semayang. Lagi makcik-makcik tu takut. Saya pergi buat ceramah di sebuah pondok di Kedah. Saya tanya pada tuan guru pondok. Saya kata, tuan, sekolah saya ni baru start. Sekolah saya ni baru mula. Kita orang buat tahajud setiap malam. Makcik-makcik ni komplain. Bila dia orang semayang, macam ada orang kejutkan dia orang. Bila dia orang semayang, yang sebut amin tu ramai. Apa makhluk tu tuan? Dia kata, Alhamdulillah, yang tu yang saya nak. InsyaAllah sekolah kamu nanti jadi terkenal, sekolah kamu nanti jadi besar. Itu kata dia 16 tahun dulu. Apa yang dia cakap tu, Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi sungguh, ramainya orang datang, besarnya sekolah, terkenal satu Malaysia, sampai Singapura, sampai Indonesia. Bermula di mana? Semayang pada malam hari di bulan Ramadan. Tuan-tuan, cuba buat di sini. Setiap malam. Bukan 10 malam akhir je. Setiap malam saya buat. Mungkin yang datang mula-mula 5 orang je. Campur imam 6. Bila sebut waladdallin, bergema mesti amin. Lari yang 5 tu. Tinggal tu imam je. Aduh, penakut betul. Mungkin dia malaikat ke, mungkin dia jin ke, mana kita tahu. Tapi Ustaz katanya bulan Ramadan dirantai. Yang dirantai syaitan. Syaitan yang jahat, syaitan yang ganah dirantai. Jin dia pun puasa juga. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Jin pun puasa. Ni malam ni jin pun datang. Cuma kita tak nampak. Kalaulah kita nampak jin, tinggal mikrofon dengan kamera je tuan-tuan. Hak lain lari. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi kita nampak makhluk ni. Ada orang datang jumpa saya, mintakan saya petua macam mana nak nampak jin. Tak payah. Tengok orang pun takut kau nak tengok jin. Kita tengok orang pun kita takut. Apatah lagi jin. Allah ni Maha Penyayang. Dia tak bagi nampak. Kalaulah kita nampak jin, tak tidur kita. Pukul 11.30 masuk nak tidur atas tilam tu. Kali-kali belah kanan dia ada. Dia tegur kita. Hello brother. Tak boleh tuan. Allah Ta'ala bagi nikmat. Rahmatnya tak nampak makhluk halus. Maka janganlah kita bangga bila kita nampak makhluk halus. Ustaz, kebolehan anak saya, dia boleh nampak makhluk halus. Dia, situ ada seekor, situ ada seekor. Anak saya nampak Ustaz. Anak awak perlukan perubatan. Orang sihat dia takkan nampak. Orang sakit je nampak. Anak awak tu sakit, pergi berubat. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita semayang malam tuan-tuan, tiap-tiap malam minta ampun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang diampunkan ialah orang yang minta ampun pada waktu sahur.
Dosa kita banyak tuan-tuan. Mari waktu sahur, ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah dosa mak bapak aku ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri aku ya Allah. Anak-anak aku ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Waktu sahur, dosa kita banyak tuan-tuan. Walaupun lumpuh, dosa banyak. Apa pula ustaz, saya lumpuh? Mana ada dosa? Memanglah awak tak ada dosa tangan. Tangan lumpuh, kaki lumpuh. Tapi mulut awak tak lumpuh. Mulut tak lumpuh. Yang lumpuh badan, mulut. Dia minta nasi pada isteri pun tengking. Oi, nasi. Kejap, kata isteri. Cepatlah bodoh, nasi. Tak pada dengan lumpuh. Bodoh sentiasa di mulut. Ni nampak dosa lah. Hak Nabi takut ni, dosa lidah. Sebab tu kita sekarang ni nasib baik pakai face mask. Jarang cakap. Kalau tidak dah bisik dah dengan orang sebelah. Ustaz Kazim tu dalam TV putih. Tengok betul-betul hitam kan? Yang sebut tu berdosa, yang sebut pun berdosa. Tiba-tiba makcik belakang datang tengah-tengah. Memang pun, yang tu pun berdosa juga. Nyebuk je yang nombor 3. Sebab tu tuan-tuan, jom datang bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Nak jadi orang bertakwa, mintalah ampun. Janganlah bila bangun sahur buat muka bodoh. Orang dah cakap jangan kejut juga. Ni adik-adik ni marah mak kejut. Mak besok tak nak bangun sahur tau. Mak jangan kejut tau. Mak kejut juga. Aiman, bangun sahur. Aiman, marah kat mak. Orang dah kata jangan kejut. Kejut. Dah lah kalah 1-0. Dia marah. Rupanya Manchester kalah. Letih kia mulai ke mak. Tengok Manchester. Dia marah. Kadang-kadang yang pesan tak bangun tu suami. Besok abang tak nak bangun sahur. Abang nak makan tadi. Jangan kejut. Allah, ruginya. Ambillah dua rakaat, ambil, letakkan dahi kita yang hina ni, letak sujud. Tak ada tangan, ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dosa banyak. Dosa kita dengan kucing pun tak terkira lah. Kita makan tom yam, kucing datang. Bukan seekor, 4 ekor. Sepak seekor datang lagi 3. Sepak 3 datang lagi seekor. Lalah kita tekan kepala kucing. Padam muka kau, kacau aku makan. Kucing tu kena tekan kepala tuan-tuan, menyesal tu. Menyesal aku datang kacau. Tuan-tuan ingat tak berdosa ke? Yang bela kucing, bagi makan tulang pada kucing. Apa hukum? Bagilah makanan baik. Ini tulang ikan bagi. Tompok. Dilempar je. Tompok tu bodoh, ikut cari. Tengok-tengok tulang tu kan. Itu dengan binatang. Ni sama-sama kita turun daripada tangga masjid. Mana pula kasut aku? Dia buat dah. Hilang pula. Dia rembat kasut orang. Mana boleh aku datang berkasut pulang berkaki ayam? Dia rembat kasut Tok Imam. Tok Imam pula, Alhamdulillah. Ada orang ambil kasut aku, Alhamdulillah. Niat sedekah lah. Mana boleh datang berkasut pulang kaki ayam. Dengan Tok Imam merembat sekali tuan. La ilaha, bukan imam sinilah di Afrika ni tuan ni. Ini cerita di Afrika. Kita ni banyak dosa. Dosa dengan makhluk, kena minta maaf dengan makhluk. Dosa dengan Tuhan, kena minta ampun. Sekarang Nabi kata, siapa yang puasa cantik-cantik, aku ampunkan, kata Allah. Allah nak ampunkan dosa kita. Carilah jalan. Maka kita pun bersahur. Habis bersahur, berkumur, gosok gigi, bersiwak, bersugi, ambil wuduk, mandi ke apa benda, pulanglah, datang ke masjid. Ni tempat kita waktu subuh. Bulan Ramadan nanti mana subuh? Di masjid. Bukan atas katil. Bulan Ramadan nanti bila dan di mana kita waktu subuh? Di masjid. Buat apa? Solat subuh berjamaah.
Tuan-tuan, bila kami buat di sekolah kami yang saya sebut tadi, lepas sahur, semayang subuh. Lepas semayang subuh, baca Quran. Lepas baca Quran, tunggu sekejap waktu isyraq. Balik rumah selepas isyraq, semayang. Apa jadi? Allahu Akbar. Kalau tuan-tuan datang ke sekolah saya, kampung saya tu, dalam kampung ada pasar raya Maidin. Bayangkan, kalau Maidin dalam kampung tuan-tuan. Di Maidin, di Ipoh tu ada 2 Maidin, ada 3 Maidin. Satu kat RTC Gopeng, satu dekat Aman Jaya, satu lagi sebelah sekolah saya. Sebelah sekolah saya Maidin. Seronok budak-budak tu, outing bagi Maidin ni. Pejabat tanah buka, hotel buka. Sebab apa? Sebab orang datang ramai. Tuan-tuan, kalau kita buat di situ, bayangkan apa akan jadi di sekolah, di masjid tuan-tuan ni. Ekonomi meningkat, kehadiran jemaah meningkat. Yang ni yang kita kena buat. Doa daripada para malaikat. Bila duk sebut amin, 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 malaikat pun aminkan. Subhanallah. Cuba buat tuan-tuan. Masjid jadi imarah, orang bagi sumbangan tak kira. Tak kira dah, bukan pisang saja orang bagi, macam-macam orang bagi. Sebab kelebihan orang sembahyang subuh berjamaah. Nabi sebut dalam hadis, man sallat subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, orang itu akan dipelihara oleh Allah. Penyakit pun tak datang tempat kita. Bayangkan sembahyang subuh macam sekarang. Yang kecil datang, yang tua datang, yang sihat datang, yang uzur pun datang. Allah Ta'ala redha pada kita. Sampai Nabi sebut, orang-orang itu akan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tak payah susah hati tuan-tuan. Kalau kita sembahyang subuh, Allah jaga. Jadi latihan untuk sembahyang subuh kita nanti, Ramadan akan datang. Adik-adik, lepas sahur jangan tidur. Datang ke masjid. Kalau ayah tidur, kejutkan ayah. Kalau mak tidur, kejutkan mak. Indung, kepala lindung. Hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung. Sambung. Mata melirik, kaki tersadung. La haula wa la quwata, mata melihat seperti buta, tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Duduk goyang di kerusi goyang, beduk subuh hampir siang, bangunkan ibu suruh sembahyang, jadilah anak yang disayang. Bangunkan. Ni kita kena buat anak-anak muda ni. Malam ni ramai anak muda datang ni. Ni semua geng TikTok saya ni. Geng jedak-jeduk ni ramai tuan-tuan ni. Allah. Sekarang ni mereka panggil saya King of the jedak-jeduk tuan-tuan. Belasalah kau. Mana aku tahu Ustaz Kazim macam ini jedak-jeduk dekat Abang Mayat tuan-tuan ni. Tuan-tuan yang saya hormati. Kemudian masuk puasa. Biarlah puasa kita tu gemuk daripada subuh sampai maghrib. Kita susah hati hari ni tuan-tuan. Badan gemuk, badan kurus, badan gemuk. Allah, orang perempuan, benda yang paling dia takut bukan lipas, timbang kilo. Penimbanglah orang perempuan paling alergik sekali. Walaupun dia kerja nurse, kerja dia timbang orang. Tapi nurse tu pun jarang naik timbang. Punya penakut pada timbang. Pasal apa? Takut gemuk. Allah. Apa susah hati dengan gemuk? Gemuk pun cantik, kurus pun cantik. Tak ada masalah. Yang kita nak ialah gemuk dalam, tunjuk gemuk kat abang pula tuan-tuan ni. Elok kebetulan dia duduk depan pula. Kita nak gemuk pahala. Jangan pahala terbatal dengan perbuatan kita sepanjang Ramadan. Cukup-cukup lah tuan-tuan tengok televisyen.
Tadi orang hantar mesej kat saya, Ustaz tengok ada cerita legal apa benda Filipina apa mana lah saya tahu. Saya tak tahu cerita Filipina ke, cerita Thailand ke, saya tak tahu cerita Korea ke. Bila masa saya tengok TV tak ada. Walaupun saya tu duduk dalam TV, tapi saya pun tak sempat tengok. Semalam saya di tazkirah malam Jumaat, saya pun tak tengok. Saya ada live program saya. Saya kata kat isteri saya, Mama tengok ada ayah TV, dalam TV tadi. Lah, mana ada? Kan Mama pergi ambil anak. Oh, lupa pula. Isteri saya pun tak tengok. Itu saya. Kalau saya sendiri pun tak tengok saya, apatah lagi saya nak tengok orang lain. Lagi saya tak ada masa. Lagipun buat apa saya nak tengok kalau kesudahan dia saya dah tahu. Cerita Hindustan. Kesudahan dia kita tahu. Hero mesti menang. Buat apa kita tengok? Last sekali Inspektor Sahab sampai. Naik Land Rover bawa kayu satu. Zindagi hai, ek safar hai. Tak payah tengok tak apa. Cerita P. Ramlee dah hafal semua dah. Hafal dah cerita P. Ramlee. Nak apa tuan-tuan? Nak filem apa? Semua saya hafal cerita P. Ramlee. Nak ikut suara orang pun saya ikut. Orang selalu suruh ikut saya, suruh ikut suara Haji Bakhil. Kan? Tengok ni. Menurut urat ini tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak tuan-tuan? Saya pun hafal dah. Buat apa lagi saya tengok? Kan? Buat apa lagi? Orang kaya tu namanya apa Tuan Haji? Selalu di bibir saja. Hari ni lupalah pula. Kata dia, Allah. Tak payah tengok lah. Baik kita tengok nasib diri kita. Baik kita tengok nasib diri kita ni, ya Allah. Allah nak ampunkan dosaku, Allah bagi aku puasa. Puasa elok. Lepas ni aku tak mau tengok dah benda haram. Aku tak nak dengar dah benda maksiat. Aku tak nak dengar dah ngumpat. Aku tak nak tengok dah benda-benda haram ni. Jadi adik-adik perempuan yang nak pergi pasar Ramadan untuk solat pakai ketat-ketat. Kesian kat pakcik-pakcik. Tak tengok membazir. Padan dengan pakcik tu pun terbeliak mata. Kadang-kadang orang perempuan pergi pasar Ramadan macam tak puasa. Terbuka, terselak. Sekali buka, dosa. Tutup balik, pahala. Pahala, dosa. Pahala, dosa. Duduk beratik. Sayanglah. Cuba tuan-tuan jaga mata ni. Daripada duk tengok benda tak faedah tu, baik kita baca Quran. Daripada tengok benda yang tak faedah tadi, baik baca hadis. Tuan-tuan, di sekolah saya satu Al-Quran khatam 3 hari. Saya ulang balik. Di sekolah saya bulan Ramadan, satu Al-Quran khatam 3 hari. Satu hari 10 juzuk. Daripada subuh sampailah asar 10 juzuk. Allahu Akbar. Jom kita lawan. Kalau 3 hari 10 juzuk, 30 hari 10 kali khatam. Sebulan 10 kali khatam. Boleh ke Ustaz? Kalau makcik-makcik tadi boleh buat, takkan kita tak boleh buat? Dia orang tak ada kerja Ustaz. Dia orang pencin. Awak pun pencin buat. Oh, saya banyak kerja Ustaz. Nak tengok burung lah. Nak tidur lah. Oh, banyaknya kerja. Terpulang lah. Terpulang pada tuan-tuan sama ada tuan-tuan nak buat ataupun tidak. Mengikut kemampuan masing-masing. Fattakullah mastata'tum. Sebab itu, nak buat ibadat ni tuan-tuan, dia kena cari geng. Kalau geng lepak-lepaklah kita. Dia kena cari partner. Dapat isteri, dapat suami yang kaki baca Quran, kita akan baca Quran. Tapi kalau dapat kawan yang kaki joget, kaki dangdut, kaki karaoke, kaki tidur, tidurlah kita. Sebab itu saya cadangkan pada pihak masjid. Kita tak boleh buat pondok macam sekolah saya di Ipoh. Tapi kita boleh buat grup pondok di masjid kita. Tak faham Ustaz? Saya pergi ceramah dalam sebuah penjara.
Okey. Saya bersyukur pada Allah, banyak tempat saya pergi. Ada tempat yang saya pergi penjara. Bila saya ceramah dalam penjara, ada yang baju purple. Satu grup jalan baju purple. Saya tengok aja. Ni apa purple pula? Sat lagi grup baju oren saja. Sat lagi grup baju hijau aja. Oh, banyak grup, tuan-tuan. Bila dengar ceramah saya, satu grup yang ini, satu grup warna ni, satu grup warna ini. Rupanya yang ini tunggu waktu nak dibebaskan. Oh, bajunya lain. Ini yang berada dalam keadaan baru masuk. Oh, warnanya ini. Yang ini pula dalam tempoh parol. Dia ni tak duduk dalam penjara. Dia buat kerja parol dalam penjara tu. Dia sapu sampah, dia siram pokok. Orang yang boleh dilatih dan boleh dihantar di luar buat kerja. Nama dia parol. Bukan parol. Parol situ. Oh, banyaknya division. Liga Super ada. Liga Perdana pun ada. Liga 1 pun ada. Oh, banyak dalam penjara ni. Saya pun makan biskut, roti. Ustaz, makanlah roti ni. Saya pun makan cicah dengan kopi. Roti tu, kita punya banduan yang masak, Ustaz. Oh, dia orang masak roti. Jadi abang-abang kalau tak pandai buat roti, masuk penjara, insya-Allah. Keluar-keluar nanti boleh buka bakery. Wah, ada yang buat dobi, ada yang buat keras tangan pula, craft tangan. Tuan-tuan, ada satu grup pondok. Ni grup pondok yang saya nak cerita ni. Grup pondok ni tuan-tuan, dia mari dengar ceramah saya, pakai baju putih, pakai seluar putih, pakai serban, pakai kopiah. Masya Allah. Saya tanya pada pegawai dia, tuan, yang depan tu siapa? Nampak macam orang Cina. Itu orang Taiwan. Dadah. Nak digantung tu, Ustaz. Oh. Tapi dia masuk Islam. Sekarang dia masuk grup pondok. Oh. Tu yang serban panjang tu. Yang tu dia dah hafiz 15 juzuk, Ustaz. Oi. Masuk dulu, masuk kosong. Dia tak boleh cakap kona kok-kok macam ni, tuan. Bisik macam main bola sepak kat padang, dia bisik tu. Masuk kosong, Ustaz. Sekarang 15 juzuk lah. Oi. Dia orang pun hafal Quran. Hafal, Ustaz. Pondok hafal. Kita baca dalam sebulan dalam 10 kitab sehari. Oi. 10 kitab sehari, kalau dia 10 tahun, tak alim dia. 15 juzuk hafal Quran. Banduan. Kita tak banduan ni pun, qul ya ayyuhal kafirun, tak jumpa lakum dinukum. Jenuh makmum duk peringat. Duk wala ana wala antum, tak jumpa lakum dinukum. Lalah hak serban ni jawab, rukuklah. Allahu akbar. Susah sangat. Yang banduan boleh hafal Quran. Hebatnya penjara di Malaysia. Hebat, tuan-tuan. Taklah saya kata pula, tuan-tuan kalau nak hafal Quran masuk penjara, tak, saya tak suruh. Saya tak suruh, tapi kalau rasa nak try. Sebab di luar kena cari rezeki. Di luar kena bayar rumah. Di luar kena bayar kereta. Di luar kena fikir masalah macam-macam. Duduk dalam penjara nak fikir apa engkau? Hafal Quran, baca kitab, keluar nanti kau jadi orang alim. Bagusnya, tuan-tuan, jabatan penjara. Tapi kita kadang-kadang kita tak tahu benda ni. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dia orang buat. Kita tak tahu. Saya dulu masuk ISA. Masuk beberapa kali dalam camp ISA tu. Yang tu lagi dahsyat. Bila saya duduk kursi macam ni, pegawai-pegawai ni, yang tahanan ISA tu datang buat persembahan nasyid. Oh, persembahan nasyid lagu Jamaah Abdillah. Kilauan bintang berkelip-kelip di langit tinggi, dan cahaya menari-nari di subuh sunyi. Sedap suara dia. Dia tu, Ustaz, dia ni kelun kat kredit. Dia pakar kelun. Dia boleh kelun nombor orang, dia boleh buat lari duit orang, dia boleh ambil duit orang.
Oi, canggih ya. Itu pakar tak? Pakar dalam tu. Tu yang sebelah dia tu, backup singa tu. Yang itu kita jumpa bazooka panaka kat rumah dia Ustaz. La ilaha illallah. Tuan-tuan tahu bazooka tu apa? Tu hak tembak tu. Tu hak jenis tak atas bahu ni, tembak boom meletup kereta tu. Jumpa tang mana? Jumpa atas siling rumah dia. La ilaha illallah. Menatang tu pun ada tuan-tuan. Kalau setakat pistol ni tak heran dah ni. Kita buat keluar pistol. Aku dah pistol. Dia buat keluar dia punya. Aku ada hak ni anak apa? Terbakar dengan rumah-rumah sekali. Dia simpan benda tu di rumah dia. Kita simpan dia kat sini. Bawah ISA. Kemudian ISA ni dihapuskan. Dia nak ganti dengan SOSMA ni pula. Saya takut tuan-tuan kalau benda ni tak dijaga betul-betul, besok bazooka penakar tu main kat rumah tuan-tuan. Mereka boleh dapat macam-macam. Sebab tu akta ni kena tengok balik. Dulu saya kata ada, jangan sewenang-wenangnya kita mangsuhkan ISA. Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam tu. Yang pakar ni, yang pakar buat bom, yang pakar ni, yang pakar ni. Kalau puak-puak ni dibiarkan bebas tuan-tuan, dengan kita kena bom. Tapi orang politik, dia tak nampak benda tu. Dia berjuang, dia kata kami mohok. Sekarang dah tak ada apa pun tak ada. Tuan-tuan kalau jumpa pegawai ISA baru tuan-tuan tahu. Yang ni bidang apa, yang ni bidang apa, yang ni colek apa, yang ni jual apa. Ni ISA tuan-tuan. Tapi sayang, orang kita ni dia tak nampak daripada sudut keselamatan. Dia nampak political mileage. Konon-konon berjuang. Apa ni tahanan, tak apa, bicara lah apa. Mai sat dulu. Sat dulu saya kata, mai tengok dulu. Dia ni salah apa. Baru kita tahu. Pakar tuan-tuan. Komputer hak mampu itu pun, dia boleh hidupkan balik. Otak ni. Jenis apa tak tahu. Kita ni handphone tu kita campak buang lah. iPad tu ada rosak, buang lah. Kita kata ada tak boleh lah, destroy lah, habis lah rosak. Dia ada tuan-tuan. Dia ambil balik, dia tak balik, dia tak balik, dia tak balik. Boleh hidup, boleh menatang tu. Dia boleh godam tuan-tuan punya handphone. Dia boleh godam kerajaan punya, keselamatan punya, kita punya keselamatan dia boleh godam. Bijak otak tuan-tuan. Subhanallah. Kalau bijak ke arah kebaikan, alhamdulillah. Mai bijak nak bagi rosak kita. Masyarakat jadi susah hati. Tuan-tuan yang saya hormati, saya bersyukur. Banyak benda saya buat. Saya pi bercakap salah satu penjara tadi. Rupa-rupanya dalam penjara, dia orang ada grup pondok. Grup tahfiz. Dalam 15 orang, dalam 10 orang, mereka buat majlis usrah. Belajar kitab, belajar. Kalau dalam penjara, mereka boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Memang kita ada rumah masing-masing. Tapi waktu pencin, waktu tengah hari, waktu pagi 9 pagi Ramadan, kita duduk dalam masjid buat halaqah ilmu. Saya kata pada tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan nak menambahkan kepahaman tentang Al-Quran. Sebab Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menerangkan sesuatu benda. Menerangkan kepada kamu petunjuk dan membezakan kamu mana yang betul, mana yang salah. Kita ni bertuah, imam muda, jawatan kuasa muda, pengurusi pun muda. Alhamdulillah. Pemikiran tuan-tuan ni fresh. Orang-orang muda ni pemikiran dia fresh. Orang tanya pada saya, pasal apa ustaz jadi TikTok? Apa punya ustaz ceramah dalam TikTok, program dalam TikTok? Saya kata, saya ceramah merata-rata. Atas kapal. Atas kapal saya ceramah. Atas kapal laut askar pun saya ceramah. Saya ceramah dalam askar punya kapal perang tuan-tuan. KD apa saya lupa. Kapal diraja apa saya lupa. Saya naik kapal tu tuan-tuan.
Saya tengok dia punya meriam dia, berapa mililiter dia, berapa meter punya meriam panjang dia, berapa kaki. Apa saya buat? Saya dibawa masuk dalam kapal, perut kapal laut perang, yang paling menyentuh jiwa saya sampai sekarang, tuan-tuan. Tempat tidur askar-askar laut. Kita ni tidur atas tilam king, diulak, tilam empuk, luas. Tilam mereka rendah, tengah, atas. Satu katil, 3 orang kongsi. Betul-betul sejengkal lebih sikit je. Kalau bangun tu, tuan-tuan, memang bengkak dahi. Itulah tempat tidur mereka berbulan-bulan di laut. Berlayar waktu malam, jaga keselamatan negara. Ini askar yang kadang-kadang kita lupa jasa dia orang. Saya masuk dalam bilik, tunjuk semua bilik makan dia orang, tengok semua, sampailah tempat nak tembak meriam tu pun saya masuk. Saya bersyukur pada Allah. Bila saya jalan merata-rata, banyak pengalaman saya. Sebab tu kalau seseorang bercakap tentang sesuatu, saya suka tanya dia, hang dah pernah pergi belum? Hang dah pernah jumpa dia belum? Hang dah pernah tengok ke belum? Atau hang dengar je cerita orang? Kalau hang tak pernah pergi, kalau hang tak tahu, hang duduk diam. Aku dah pernah masuk dalam dia. Aku dah pernah pi. Aku dah pernah buat. Aku dah pernah masuk. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak sebut apa pada tuan-tuan? Saya nak sebut bahawa Al-Quran ini, dia menceritakan benda yang betul. Dan dia menceritakan, benda ni salah, fahaman ni salah, tak betul. Yang ni yang betul. Itu Quran, nama dia Furqan. Dia cerita yang betul. Dia menafikan, ni tak betul ni, jangan percaya. Soalan dia tu, berapa ramai kita hari ni yang tak betul masih percaya? Contoh. Di India, ada orang kaya. Di dunia ni, kita tolak Mat Saleh. Di Asia, orang yang paling kaya ada di mana? Di India. Orang paling kaya di Asia ada di mana? Ada di Taiwan, ada di Hong Kong, di Korea Selatan. Tuan-tuan duk pakai Samsung tu, antara orang paling kaya di Asia. Kita duk pakai handphone Samsung tu. Dia paling kaya. Tuan-tuan duk pakai lori Tata tu. Kita babai Tata, dia lori Tata. Paling kaya di India. Oh, kaya. Kayanya mereka ni tak tahu nak buat apa duit. Apa dia buat? Mereka membeli tanah lot di bulan. Bayangkan, tanah lot di bulan, dia orang ada geran. Cerdik tak cerdik? Soalan dia, bolehkah tinggal di bulan? Itu soalan dia. Kalau tak boleh, kenapa engkau beli? Kau beli, itu maknanya kau ada cita-cita nak buat rumah lot dekat bulan. Soalan dia, boleh ke manusia tinggal di planet Marikh? Sebab NASA kata mereka menjumpai air di planet Marikh. Mungkin 2100 manusia boleh pindah ke planet Marikh. Dan kita akan membina hotel di planet Marikh. Oh, sudah. Iya. Al-Quran ada cerita dah pasal ini. Mesti Quran ada cerita. Takkan Quran tak cerita tinggal di bulan. Bukalah Quran. Bila nak buka? Bulan Ramadan. Minta Ustaz Hafiz kita belakang tu bacakan ayat berkenaan tinggal di bulan. Jawapan dia tak ada. Manusia hanya boleh tinggal di bumi. Suratul A'raf. Walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sesungguhnya kami jadikan manusia itu tinggal di bumi, dan di bumi saja ada kehidupan,
maka sedikit sangat daripada kalangan mereka yang bersyukur. Manusia ni kata Allah hanya boleh duduk di sini. Habis tu yang mereka cakap boleh di planet Mars, boleh duduk di bulan, pembohong. Jangan percaya. Simple, Quran beritahu. Ustaz, kenapa tak boleh tinggal di bulan? Kenapa tak boleh pindah ke bulan? Kalau kau nak pindah, kau pergi. Kau nak naik gunung Everest pun tu cungak-cungak. Ya sak adu fis sama, tu cungak-cungak kau nak naik Everest. Kau nak naik di bulan. Dua, kalaulah manusia boleh duduk di planet lain, apa jadi undang-undang? Apa jadi undang-undang? Sebuah bank di Merlimau dirompak petang tadi. Kerugian 10 juta ringgit. Pihak polis telah mengadakan sekatan jalan raya, tetapi pihak polis percaya perompak-perompak itu telah melarikan diri ke bulan. Sekarang polis sedang mengejar mereka. Agak-agak bila dapat tangkap tuan? Dia takkan wujud keadilan. Suami akak mana? Mahkamah panggil ni. Nak tuntutan hadanah anak. Tuntutan hak penjagaan anak ni. Mana suami akak? Dengar ceritanya dia dah pindah ke planet Zuhal. Tak ada maknanya akak. Habis-habis kuat dia pindah ke Johor je kau. Hantar surat dia. Sampailah dia. Nampak tak? Quran bagi jawapan. Tu satu. Saya bila tengok masjid tuan-tuan ni, saya teringat apa? Besar dia, tinggi dia. Saya teringat dengan tulang dinosaur. Inilah jarak dia saiz. Daripada situ ke situ. Ustaz tengok tulang dinosaur. Saya banyak tulang saya tengok. Tulang ikan, tulang mayat, banyak benda tulang saya tengok. Tapi benda yang paling rare saya tengok, tulang dinosaur. Ekor dia hujung, naik di atas, turun, kepala dia berdongak. Kaki dia kecil ke depan, terketuk lagu tu gigi dia. Kemudian naik pula, kaki besar, barulah kaki dia yang besar. Saya tengok dia, subhanallah. Orang Perak kata bapa. Mana dia jumpa tulang ni? Lengkap. Saya pun tengok gambar dia. Yang ni nama T-Rex. Yang ni panggung rek. Banyaknya rek. Saya duk tengok ekor dia panjang ke belakang, tangan dia kecil depan macam tu. Macam manalah dia berjalan macam tu? Balancing macam mana? Tak tertumbang ke? Kalau ada rimau, kaki panjang depan. Tak? Kalau biawak ke, buaya, 4 kaki ke tepi. Ini dinosaur kecil ke depan. Kaki besar. Nak petik buah pun tak boleh. Nak tumbuk lagi tak boleh. Ya betul. Saya pun fikir jahat tau. Fikir gatal. Macam manalah dinosaur ni beromen. Susah gila nak angkat ni. Saya fikir tau. Kenapa dinosaur hanya ada dekat negeri orang putih, tak ada dekat Melaka? Kenapa dekat negeri orang lain, negeri orang Islam, tak ada jumpa tulang dinosaur? Soalan dia, dalam Al-Quran ada tak cerita dinosaur? Sebab mereka cakap dinosaur itu pupus bila taik bintang hentam bumi. Akibat hentaman taik bintang, mampus segala dinosaur. Biar betul. Kalaulah ada dinosaur, macam mana dia manusia boleh hidup? Untuk bangunan. Tak percaya tengok di Jepun. Setiap hari Sabtu dinosaur datang. Jam 10.30 pagi. Keluar ke bukit, keluar ke laut. Habis dia tembak segala ni. Nasib baik ada Ultraman. Dia pangkaknya pun. Ya betul kau. Adakah dalam Quran menceritakan tentang makhluk-makhluk ini? Ada. Adakah dia dongeng? Adakah dia ciptaan barat? Ataupun apa sebenarnya? Al-Quran tidak pernah meninggalkan satu benda pun. Buka dalam Quran. Pembohong ke tidak puak-puak tu tuan-tuan. Bayangkan satu hari satu tajuk. Tajuk yang pertama, manusia tinggal di Mars. Tajuk yang kedua, dinosaur wujud ataupun tidak. Tajuk yang ketiga, alien ada ke tidak. Tajuk yang keempat, UFO tu apa?
Tuan-tuan jawab daripada sudut Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu ada masalah sesuatu, kamu rujuk pada Allah dan Rasul. Quran dan hadis, dia bagi jawapan. Kalau tidak, masakan Nabi dan Allah suruh rujuk pada Quran kalau ada masalah. Sayang tuan-tuan, hari ini bila kita ada masalah, kita tak rujuk pada Quran, kita rujuk pada orang lain. Akhirnya kita percaya manusia ada klon. Tuan-tuan ingat tak tahun 2001? Saintis di barat kata, kita berjaya melahirkan manusia klon. Apa makna klon? Makcik Leha tak payah kahwin. Makcik Leha tak payah ada lelaki. Makcik Leha boleh melahirkan anak Makcik Leha tanpa melalui persetubuhan, tanpa melalui percampuran benih lelaki dan perempuan. Diambil daripada benih Makcik Leha, diproses, kemudian dimasukkan ke dalam rahim, mengandung Makcik Leha. Bila budak tu lahir, muka budak tadi macam muka Makcik Leha sebiji, nama dia klon. Oi, masa tu kelang kabut satu dunia. Sebab di Finland dah berjaya buat kambing biri-biri klon. Nama dia Dolly Finland. Saya ni dipanggil, ustaz-ustaz ni, ugamawan ni dipanggil dalam satu majlis, dibentangkan oleh seorang pensyarah universiti. Dia kata, tuan-tuan, terimalah hakikat. Hari ini manusia telah moden. Manusia tak perlu kahwin. Manusia tak perlu lagi menikah. Manusia boleh melahirkan anak daripada badan dia sendiri tanpa perlu berkahwin. Oh. Bila buat soal jawab, dah ada ke belum doktor? Sudah ada. Di Finland ada seekor kambing biri-biri yang melahirkan anak dia daripada benih dia. Muka dia pun serupa dengan dia. Sayangnya kambing itu telah meninggal dunia. Sambil pun gelak. Kambing itu mati, bukan meninggal. Yang kedua, saya kata, memanglah muka kambing itu serupa. Ada muka kambing tak sama? Cuba tuan-tuan tengok. Muka binatang memang serupa. Yang tak serupa muka kita. Dia boleh kata kambing tu klon dia. Memanglah kambing tu muka sama. Yang berbedanya warna dia, tompok dia. Muka tu. Lah. Dia percaya. Dia percaya tuan-tuan. Apa nak jadi ni? Dia kata dalil dalam Quran ada sebut manusia boleh jadi klon. Ialah Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Lagi sekali saya gelak. Kawan-kawan saya bergelak, kami bangun lagi, doktor. Kalau dia klon, dia beranakkan, budak tu akan jadi lelaki ke perempuan? Sama dengan mak dia kan? Budak tu perempuan kan? Muka serupa dengan mak dia kan? Ya. Nabi Isa lelaki, mak dia perempuan, nama dia Maryam. Masa bilanya sama je pula. Tu bukan klon, tu tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan Nabi Isa tanpa bapa, itu tanda kuasa Allah. Macam mana Nabi Adam dijadikan. Tu bukan klon, doktor. Sampai sekarang tak ada klon. Sebab itu tuan-tuan, jawab dengan Quran. Hari ini manusia macam-macam. Sampai dia kata jantung manusia boleh guna babi. Orang Melayu percaya. Nampak anak kita, kalau sakit jantung tak ada masalah dah. Kenapa? Dah boleh pakai jantung babi. Oh, dia rasa dia Melaka banyak kan? Kata ni, buat tuan-tuan. Oi, dulu kecoh kalau tembak babi. Ingat tak dulu? Oh, dia kata tak. Lepas ni jangan tembak tau. Jantung dia bermanfaat. Biar betul engkau. Manusia boleh guna jantung babi. Biar betul. Abang-abang adalah ni saya rasa 10% sakit jantung. Termasuk yang cakap. Lepas ni tuan-tuan ambil jantung babi buku. Dan kita percaya boleh hidup. Quran sebut dalam surah Ar-Rum ayat 30. La tabdila li khalqillah. Manusia ni, makhluk ni dijadikan dengan fitrah. Dan tidak akan bertukar fitrah yang Allah Ta'ala jadikan pada makhluk.
Quran jawab terang-terang, tuan-tuan. Manusia, makhluk dijadikan atas fitrah. Kalau hidup, mati. Fitrah. Dia tak boleh hidup balik. Manusia dengan manusia boleh tolong. Ulang balik. Manusia dengan manusia boleh tolong. Darah saya kurang, Tuan boleh derma darah saya. Buah pinggang saya rosak, Tuan boleh derma buah pinggang saya. Nampak? Hak binatang, binatang punya. Dulu secerita lama lah kalau tuan-tuan ingat ceramah saya. Dulu ada cadangan nak gunakan jantung beruk. Saya sampai saya kata, kalaulah pemindahan ni berjaya, manusia pakai jantung beruk, agak-agak 6 bulan lepas tukar jantung beruk, apa jadi kat manusia? Kak nak, mana Abang Bidin tu? Atas pokok tu? Macam mana boleh duk? Lepas-lepas tukar jantung beruk, itulah kerja dia. Macam pokok je kerja dia. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan pakai jantung babi, apa nak jadi tuan? Biar betul kau. Allah sebut dalam Quran, surah Ar-Rum ayat 30. Yang awak cakap tu dah berbeza dengan Quran. Dah tak sama dengan Quran. Orang Islam, apa keadaan pun, Quran saja yang betul. Yang lain belum tentu betul. Yang ini diturunkan dalam bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan keluar daripada Ramadan, masih ragu-ragu dengan Quran, masih salah faham dengan Quran, masih tak betul, adakah tuan-tuan dikira sebagai la'allakum tattaqun? Jadi jatan puasa masjid nanti buat. Bolehkah menggunakan jantung babi pada manusia? Ada ayat Quran? Subhanallah. Oi tuan-tuan oi. Kita kena kaji sungguh. Sebab apa? Sebab orang Rusia sebelum perang dulu dia sebut, dia orang jumpa telur dinosaur dekat Rusia. Dan mereka nak hidupkan balik telur tu, nak ram. Mereka nak ram supaya hidup balik. Tuan-tuan kalau sukarelawan nak hidup tenggek telur tu sila. Yang bukan-bukan tuan-tuan. Yang bukan-bukan. Yang mereka bawa sengaja supaya nak larikan daripada Al-Quran. Yang terakhir tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya 2-3 bulan lepas, bukan kata bertekak lah, bukan kata bertekak, berdebat pun bukan juga. Dia kata ustaz, dia kata kat saya apa? Ustaz selalu sebut keluarga bahagia. Kalau dah jodoh, kalau dah jodoh, kalau dah jodoh. Ustaz tak ada tajuk lain ke? Saya kata, dah pihak masjid jemput saya, kalau dah jodoh. Itulah ceramah saya. Dijemput Ustaz Kazim menyampaikan ceramah yang bertajuk, kalau dah jodoh. Takkan saya nak cerita bab umrah. Okey tuan-tuan, haji terbahagi pada 3 cara ya, haji tamattu'. Tapi tajuk kalau dah jodoh. Tu namanya kalau dah bodoh. Orang cerita bab jodoh, kau cerita bab haji, apa kejadian kau ni? Saya bercakap atas dasar undangan. Malam ni undangan saya ialah Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Quran. Faham betul-betul apa yang ada Quran. Saya bukan bercakap macam tu kak. Saya bercakap bersanakan tajuk. Okey. Disebabkan Ustaz bercakap tentang soal keluarga. Ustaz selalu sebut Nabi Muhammad contoh kan. Adakah Nabi Muhammad patut dijadikan contoh? Dia lari duduk dalam gua dan dia tinggalkan isteri dia dengan anak-anak dia. Suami jenis apa ni Ustaz? Duduk dalam gua, tak turun-turun, bila dah habis makanan baru turun, jumpa dengan isteri, kemudian naik balik. Sepatutnya seorang suami di sisi isteri Ustaz. Wah. Dia kata dekat saya, itu tanda-tanda suruh berhenti. Itu tanda-tanda suruh berhenti. InsyaAllah. Nak berhenti ya. Dia kata, Nabi Muhammad bukan contoh suami baik. Tinggalkan Khadijah berkhalwat dalam Gua Hira. Satu lagi Ustaz. Contoh Nabi yang tak baik. Nabi Ibrahim. Kenapa? Dia tinggalkan Siti Hajar dan Ismail dekat Mekah, kontang, kering kontang, tak ada air, tak ada makanan, dia balik ke Palestin. Adakah suami bertanggungjawab tak tinggalkan makanan, tinggalkan anak kecil?
Dengan Siti Hajar seorang-seorang, elektrik tak ada, air tak ada, Maidin tak ada. Sudah. Nabi Muhammad bukan contoh lah Ustaz. Tuan-tuan naik bulu roma ni. Dia sebut Nabi Muhammad bukan contoh lah Ustaz. Naik bulu roma. Nak terajang, kita Ustaz. Nak maki, kita Ustaz. Nak apa? Nak hujah dengan ayat Quran. Baik, kita hujah dengan ayat Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utuskan Nabi Muhammad tu rahmat, melainkan rahmat pada sekalian alam. Quran beritahu. Apa makna rahmat pada sekalian alam? Saya kata macam ni lah Kak. Siti Khadijah tu bukan orang miskin. Saya ulang balik. Waktu Nabi kahwin dengan Siti Khadijah bukan papa kedana melarat. Dia jutawan paling kaya di Mekah. Kalau Nabi balik tak balik pun peduli apa dia kaya. Satu. Yang kedua, waktu Nabi nak naik ke Mekah, nak naik ke Gua Hira tu, Nabi masa tu umur 40 tahun. Perkahwinan baginda dengan Siti Khadijah dah 15 tahun. Anak-anak dia dah besar, malah ada anak Nabi dah berkahwin pun. Sebab tu bila Nabi menjadi Nabi, menantu Nabi bantah Nabi sebab dia tak beriman pada Nabi. Maknanya sebelum tu dia dah kahwin dah anak-anak. Jadi apa masalahnya? Bukannya Khadijah tu miskin, bukannya Khadijah tu papa kedana, bukannya anak-anak Nabi ni umur sehari, umur sebulan, umur setahun. Satu. Yang kedua, itu adalah perintah duk naik di atas, nak bersihkan hati. Yang ketiga, Siti Khadijah berkorban untuk suami dia. Nampak tak pengorbanan seorang isteri? Kalaulah Khadijah tak korban, apa akan jadi pada akak? Akak pun tak Islam kau. Kalau Khadijah tak benarkan Nabi naik atas bukit, gatal atas bukit. Rumah ada, gatal dalam gua. Saya pergi main ular lah, apalah. Tu saya pergi, balik tu rumah. Nabi pun tu cokoh tu. Agak-agak Jibril nak turun Iqra' bismillah lah. Dengan sebab Siti Khadijah tu sayang pada suami dia yang tak tenang melihat orang bertelanjang, bertawaf di Kaabah, yang banyak berhala di Kaabah. Nabi tak tenang. Nabi kata, aku nak cari ketenangan. Abang pilih duduk atas bukit. Tak apa. Pengorbanan dia dibalas dia dengan apa? Turun ayat Quran yang pertama, dapat wahyu yang pertama, Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi, Siti Khadijah jadi manusia pertama, wanita pertama yang masuk Islam, menjadi wanita yang menjadi penghuni ahli syurga, yang jadi ketua. Apa masalah? Pengorbanan dia mengakibatkan kita dapat Quran. Akak tak nampak lagi pengorbanan seorang perempuan. Akak kata Nabi Ibrahim tu tak betul. Dia diperintah Allah untuk tinggalkan anak dia di situ. Itu tauhid. Dan Allah tidak pernah zalim Kak. Dengan sebab Allah tinggalkan dia di situ, atas perintah Allah Nabi Ibrahim tinggal, naik air Zam-Zam. Bila naik air Zam-Zam, dia kepung air Zam-Zam. Zam-Zam. Sampai sekarang orang panggil air itu air Zam-Zam. Berkat daripada Siti Hajar. Dia duk berlari mencari air 7 kali pergi balik. Sampai sekarang kita buat sa'i 7 kali pergi balik. Bila dia sembelih anak dia, Nabi Ibrahim, sampai sekarang kita buat korban. Apa yang Allah perintah, bukan saja-saja Kak, ada hikmah dia. Al-Quran menjawab. Tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan orang dekat dengan masjid. Jadi tugas kita sambut kehadiran ramai-ramai ini. Satu hari satu tajuk, 30 hari Ramadan, 30 tajuk. Menjawab persoalan macam-macam. Dan saya suka tuan-tuan, saya menjawab soalan daripada sudut sains. Sudut teori yang hari ni orang duk cakap. Sampai sekarang orang duk tanya Ustaz, matahari yang berpusing atau bumi yang pusing mengelilingi matahari? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Quran bagi jawapan. Senang tuan-tuan. Cukup senang. Quran ada. Jadi mungkin pada bulan Ramadan ini kita boleh mula buat. Tak boleh buat kuliah zuhur, kita buat kuliah maghrib. Tak boleh buat kuliah maghrib, kita buat kuliah selepas tarawih. Malam ni kita akan bincang, mataharikah mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari?
Sampai sekarang orang tak nak bincang bab tu, tapi Quran dah bagi jawapan. Jadi tuan-tuan, saya dah ceramah 1 jam 40 minit. 1 jam 40 minit kalau naik kereta dah sampai Rawang, tuan. Nah, tapi saya masih di sini lagi. Minta maaf lah, saya ceramah malam ni sakit tekak. Tu sakit tekak tu, tuan-tuan. Kalau tak sakit tekak mau 3 jam. InsyaAllah ini kali pertama saya datang sini selepas 32 tahun saya berceramah. Saya ceramah dah 32 tahun. Inilah kali pertama datang sini. Kalau tuan pengurusi nak jemput lagi, insyaAllah selepas 32 tahun, insyaAllah. Malam besok di mana pagi tu Haji? Tuan? Besok kita di Masjid Al-Muhaimin di Bemban, insyaAllah. Ustaz, besok boleh Ustaz cerita matahari ke bulan ke matahari mengelilingi besok, tuan-tuan, insya-Allah. Sekadar itu saja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.